Okey, baiklah. Selamat datang semula ke tutorial yang terbaru untuk Microsoft Excel. Okey, jadi untuk kali ini kita punya tutorial akan terbahagi kepada 3 bahagian. Okey, jadi apa yang saya nak tunjukkan sekarang ialah bagaimana untuk mendapatkan carta pie ataupun carta bar untuk grade markah peperiksaan berdasarkan data mentah yang telah pun diberi di sini. Okey, jadi terdapat 3 langkah yang akan saya jelaskan satu persatu, iaitu langkah yang pertama iaitu menggunakan formula untuk mendapatkan grade bagi setiap markah ini. Kemudian kedua, mengumpulkan kesemuanya dalam bentuk jadual ataupun tally. Dan yang ketiga, mendapatkan maklumat daripada tally tersebut untuk ditukar kepada carta bar ataupun carta pie. Okey, jadi untuk tutorial ini saya akan fokus kepada yang pertama dahulu, iaitu bagaimana untuk kita menggunakan formula untuk mendapatkan grade markah ini. Baiklah, seperti yang boleh lihat di sini, ini adalah data mentah yang telah pun dihasilkan secara rambang. Nama pun memang diletakkan secara rambang di sini. Okey, jadi misalnya ada 6 peperiksaan, jadi kita anggap di kelas tahun 6 lah. Okay, jadi ada BM Pemahaman, BM Penulisan, BI Pemahaman, BI Penulisan, Matematik dan Sains. Okey, jadi selalunya di dalam rekod markah keseluruhan, selepas setiap mata pelajaran ni akan ada grade diletakkan bersebelahan dengannya. Okey, jadi sebelum itu kita tambahkan dahulu satu kolom di antara BM Pemahaman dan BM Penulisan ni. Jadi caranya tekan pada yang selepas ini, iaitu kolom D, tekan pada insert. Nah, dia akan terus keluar satu kolom baru di sini. Jadi buat juga untuk yang seterusnya. Insert. 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 Oh, ini tak boleh. Lupa, ini kosong. Okey, tapi tak apa. Yang ini boleh tambahkan saja border di sini ya. Okey, jadi di sini kita letakkan grade. 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 Okay, jadi kalau mungkin tak nak mengelakkan kekeliruan, jadi ini cadangan saya. Nah, untuk grade ini, boleh letakkan warna yang berbeza sedikit. Kita ambil warna kelabu terang lah. Supaya dia tak nampak beza dia. Jadi highlightkan kotak mana yang nak diwarnakan, kemudian pilih warna di sini ya. Ini supaya lebih mudah untuk kita baca grade kita nanti. Okey. Baiklah. Jadi, kadang-kadang mungkin kita akan terkeliru apabila kita nak memasukkan grade secara manual. Contohnya 77, kita nak masukkan B. Lepas tu yang ini 22 kita mungkin nak masukkan E. Ni kita mungkin keliru C ke B, C ke B. 64 ni C ke B. Kita pun kadang-kadang tak ingat. Jadi kadang-kadang akan berlaku human error di sini, iaitu kita kesilapan manusia. Iaitu kerana mungkin tersilap baca nombor ataupun tersilap nombor, dia isi grade yang salah. Tetapi jangan susah kerana ada satu formula di dalam Microsoft Excel yang akan memudahkan kerja-kerja cikgu untuk mengisi grade ini ya. Okay, jadi kita tolak sedikit ke tepi ni. Okay. Jadi di sini kita akan hasilkan satu jadual kecil yang kita namakan sebagai jadual grade. Okay, kita hasilkan sebagai jadual grade. Jadi boleh tulis di sini markah kemudian grade. Okey, jadi kita untuk menyusun grade ini, kita mula daripada grade yang paling bawah ke grade yang paling atas. Jadi E, D, C, B, A. Alright. Jadi untuk markah ni pula, kita letakkan berapakah markah yang terendah dalam kategori itu. Jadi
Contohnya E, kalau ingat balik E ni, markahnya adalah dari 0 sehingga 39. Jadi markah paling rendah dalam E ialah 0. Jadi isikan 0. Manakala untuk D, D ialah 40 hingga 49. Jadi markah yang terendah dalam D ialah 40. Untuk C pula, C ialah 50 ke 64. Jadi letakkan 50, iaitu yang terendah. Seterusnya untuk B, ialah dari 65 hingga 79. Jadi sila isikan 65. Okey, jadi A ialah 80 hingga 100. Jadi yang terendah bagi A adalah 80. Okey, untuk bagi cantik sikit, highlightkan semua. Kita letakkan mereka sebagai center dan kita buat bingkai macam ni. Okey, jadi ini ialah jadual kecil. Jadual yang paling penting untuk kita masukkan formula nanti. Jadi sekarang saya nak perkenalkan kepada cikgu. Okey, formula yang dikenali sebagai VLOOKUP. Okey, jadi kita akan perkenalkan formula VLOOKUP. Okey, apa itu VLOOKUP? VLOOKUP ini bermaksud dia akan merujuk kepada sesuatu nombor ataupun sesuatu kotak nombor, kemudian berpandukan kepada satu jadual yang disetkan dalam formula tersebut. Dia akan bagi tahu apakah grade yang sesuai untuk nombor yang diberikan. Okey, jadi sekarang saya tunjukkan contoh. Okey, tekan pada kotak yang pertama, tekan sama dengan dan type VLOOKUP. Okey, type VLOOKUP, kemudian buka kurungan. Okey, jadi untuk VLOOKUP terdapat 4 benda yang perlu kita masukkan. Baiklah, dalam VLOOKUP ini terdapat 4 benda yang akan diminta di sini ya. Jadi yang pertama ialah lookup value. Okey, lookup value ialah apakah markah yang kita nak rujuk. Apakah markah yang kita nak tukarkan dia kepada grade. Jadi kita nak rujuk kepada yang ini ya, iaitu markah 77 ini. Berapakah grade dia? Okay, tekan di sini. Kemudian letakkan tanda koma dan jarak. Okay, seterusnya, benda kedua yang diperlukan ialah table array. Table array ini merujuk kepada jadual mana yang kita nak gunakan. Jadi jadual yang kita nak gunakan ialah jadual yang kecil ini. Jadi kita highlightkan keseluruhan jadual itu ya. Highlightkan, kemudian lepas. Sambung formula itu, koma, jarak lagi. Okey, seterusnya column index number. Column index number ni merujuk kepada apakah yang kita nak letakkan di dalam tu. Apakah yang kita nak letakkan dalam tu? Di kolom mana? Kolom yang pertama ataupun kolom yang kedua? Jadi disebabkan kita nak letak yang kolom grade, jadi kolom grade ini ialah markah ialah kolom pertama, grade ialah kolom kedua. Jadi yang kita nak letak di sini ialah kolom yang kedua. Jadi letakkan nombor 2. Dan seterusnya range lookup di antara true atau false. True akan merujuk kepada, maksudnya selagi dia di dalam lingkungan yang ditetapkan, dia akan letakkan grade yang betul di situ. So contohnya kalau kita letakkan 51, dia masih akan bagi C. Kita letakkan 54, dia masih juga akan bagi C. Tapi kalau kita letakkan false, exact match, maksudnya nombor itu saja baru dapat grade tu. Maksudnya kalau kita letak 40, dia akan bagi D. Tapi kalau kita letak 41, dia akan muncul sebagai error. Tak boleh diguna. Jadi sebabkan kita nak satu apa orang panggil lingkungan, menggunakan lingkungan di sini. Jadi yang paling tepat ialah kita gunakan true. Jadi jarak dan type TRUE, true. Kemudian tutup tanda kurungan dan tekan tick. Lihat tu. Dia terus akan bagi B di sini. Dan andai kata contohnya markah si Alice ni kita nak tukar, contohnya kita letak 29. Dia akan terus bagi grade ikut berapa yang dia merujuk pada jadual tu tadi. So, contohnya markah dia adalah 98. Terus dia dapat A. Okey, tapi sekarang kita nak masukkan sesuatu rasa macam penat pula.
Takkan kita nak masukkan satu ke dalam ni. Jangan susah. Kerana ada satu cara, satu shortcut macam mana kita nak masukkan untuk seluruh baris bawah ini. Okey, tetapi sebelum tu, pergi balik ke formula yang ini tadi dan pergi ke yang kedua ni tadi, iaitu table array. Okey, di table array ni sila letakkan tanda dollar di antara, iaitu sebelum huruf dan sebelum nombor. So contohnya Q1, dia akan jadi $Q$1. Dan begitu juga di R6 ini, $R$6. Okey, apakah tujuan sebenar tanda dollar ini? Okey, tanda dollar ini berfungsi sebagai untuk mengekalkan nombor itu daripada berubah. Sebab kalau kita drag pergi bawah, nombor itu pun akan berubah. Jadi macam C2 akan berubah jadi C3, C4, C5 dan seterusnya. Tetapi kalau kita tak letak tanda dollar, bermaksud Q1 akan bertukar jadi Q2. Bermaksud bacaan dia punya jadual ni pun akan berubah, maka akan menghasilkan error. Jadi kita perlu letakkan tanda dollar ini untuk memastikan dia tidak berlaku perubahan. Okey, jadi saya bagi contoh, kita tekan enter. Okey, sekarang menggunakan ini. Okey, halakan cursor ke bucu sini, pastikan dia tanda tambah hitam macam ni dan tarik dia ke bawah. Maka dapatlah ke semua grade ini. Jadi kalau boleh lihat, yang berubah cuma nampak ni C3, C4, C5, C6. Tetapi yang bertanda dollar ini tidak berubah kerana dia masih lagi merujuk kepada jadual yang sama, ya. Okey. Untuk yang ini pula, macam mana kita nak buat benda yang sama? Okey, sama saja. Kita buat sekali lagi formula ini. Jadi sama dengan V lookup, buka kurungan, rujuk pada 41, jadual, index number 2, true. Dan tekan enter. Langkah yang sama, copy juga ke bawah ini. Nampak tak apa yang berlaku di sini? Apa kesilapan yang saya telah buat? Mengapa tiba-tiba berlaku error macam ini? Cuba lihat. Nampak tak? Apabila tidak diletakkan tanda dollar, bacaan jadual ini berubah dan akan menyebabkan berlakunya kekeliruan dalam pembacaan formula. Jadi, kita undo balik. Kita betulkan mana yang salah. Iaitu sebelum kedua-dua huruf dan nombor, letakkan tanda dollar. Ini trik ramai mungkin tidak tahu. Okey? Jadi tanda dollar ni akan memastikan nilai ini tidak berubah. Jadi contohnya kita tarik ke bawah. Barulah dia boleh baca betul dan nilai di tabel ini tidak berlaku perubahan. Jadi sekarang boleh lakukan langkah yang sama untuk setiap satu mata pelajaran yang ada di sini. Okey. Nampak? Jangan lupa. Dollar. Tengok. Sendiri yang mengajar. Sendiri yang lupa buat. Tengok. Okey. Pastikan ingat ya tanda dollar itu tadi ya. Okey. Kali ni kalau boleh janganlah lupa lagi. Koma. Jarak, jangan lupa jarak ya untuk setiap ni. Oh, salah eja. Formula pun jangan salah eja. V lookup. Alright, okay. Dollar. Okay, tick. Okay, mungkin kalau saya terlalu laju sangat, saya ulang sekali lagi caranya. Okay, tekan pada bahagian grade yang nak dirujuk. Tekan pada formula bar di atas. Typekan V lookup. Kemudian buka kurungan. Tekan pada markah yang dirujuk. Khususnya koma, jarak.
highlightkan jadual mana yang nak digunakan, koma, jarak, kolom mana yang nak digunakan dalam jadual itu, kolom pertama atau kolom kedua. Jadi kita guna kolom kedua untuk grade. Dan seterusnya, TRUE, true, untuk supaya dia menggunakan lingkungan, bukan nilai yang tepat. Tekan tanda tik. Dan sebelum copy ke bawah, tambahkan tanda $, sebelum huruf dan nombor untuk kedua-dua nilai ini ya. Tekan tik ke bawah. Alright. Tidak mengapa kalau ada bahagian yang mungkin cikgu tidak dapat nak tangkap. Cikgu boleh rewind balik video ni. Ulang semula dari mula, tengok balik mungkin ada langkah yang tertinggal, ada langkah yang tersilap ya. Sebab saya sendiri pun ada buat kesilapan juga tadi. Dan itu dia. Daripada data mentah yang telah kita dapat, kita sudah berjaya menghasilkan grade. Tak perlu nak type grade satu-satu. Formula sudah bantu untuk kita menghasilkan grade ni. Dan apa yang menariknya tentang ni, ialah, so sekiranya contohlah, ini digunakan untuk peperiksaan awal tahun contohnya. Kita save dulu. Okay, kita gunakan untuk peperiksaan awal tahun. Jadi bila mereka ambil peperiksaan yang kedua, mungkin peperiksaan pertengahan tahun, markah mereka mungkin sudah berubah kan? Jadi cikgu-cikgu boleh padamkan saja markah ini. Dan nampak tak, grade dia akan atau secara automatik. Dan cikgu boleh isikan markah baru mereka dalam ni. Contohlah, saya buat contoh markah mereka yang baru dalam ni. Dan cikgu boleh recycle dokumen ini seberapa banyak kali yang cikgu boleh. Daripada cikgu nak mula semula letak formula dan sebagainya, tak perlu. Guna semula, save di bawah nama dokumen yang baru. Mungkin kalau tadi tu ujian 1, yang ini kita letakkan sebagai ujian 2. Kita save sebagai data yang baru. Tapi template ini sudah tersedia. Tapi kalau boleh, kita tunggu tutorial yang seterusnya, tutorial part 2 dan juga part 3, di mana kita akan menghasilkan satu tally dan kita akan menghasilkan satu ruang carta bar dan carta pie. Selepas itu nanti bolehlah cikgu guna semula dokumen ini berulang-ulang kali untuk ujian cikgu yang berlainan ya. Okey. Baiklah, jadi itu saja untuk tutorial bahagian yang pertama ini. Okey, jumpa lagi di bahagian yang kedua nanti ya. Okey, jumpa lagi. Terima kasih.